Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, dan berbagai-bagai lagi nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Daripada kita alam roh dilahirkan hingga sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Betul tak bang? Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup. Di mana hidup itu kita rasakan hak kepunyaan Allah. Sebelum ini kita belum lagi disebut-sebut ada lagi. Jadi bila kita ni dihidupkan Allah, adanya kita bukan adanya, tapi ada menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Betul tak bang? Jadi kita ni menunjukkan yang hidup hanya Allah. Kita dihidupkan menunjukkan yang hidup hanya Allah. Jadi kita nak betul-betul faham tak benda ni? Faham. Abang? Faham. Betul-betul faham. Hidup ini kepunyaan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahmayaya wa mamati lillahi rabbil semuanya hak Allah. Semuanya dikeranakan Allah. Tak ada. Solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya kepunyaan Allah. Kita nak kena faham tu. Bukan sekadar kita membaca. Kita nak mengamaliahkan dia dalam kehidupan kita. Betul tak bang? Yalah, kehidupan kita ni maknanya kita kena tahu itu kehidupan Allah. Faham tak bang? Tak faham macam mana? Apa yang bang tak faham? Kita tak ada kita. Iyalah, kita tak ada kita, tapi nak dibahasakan. Kau baca cakap tadi. Dibahasakan. Kalau kalau tak cakap kita mana nanti bang tak faham. Yang dimaksudkan kita tu maknanya dia lah. Tapi kalau tak cakap macam tu, kita tak faham. Macam mana kita nak cakap? Kita tu kena dia lah. Semua segala-gala dia. Faham tak? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah diistilahkan tadi. Kita, maknanya kita nak bercakap. Maknanya bukanlah kita tu kita, tapi kita tu dia lah. Maknanya tidak ada antara kuat antara dia. Mana dia. Kalau kita masih lagi tak boleh cakap lah. Kalau alam mahadah tu tak boleh cakap apa lah. Tapi bila dia kata kul, maknanya bukanlah kita berkata. Kul hu wallahu ahad. Katakanlah aku ni Esa. Tapi sebenarnya yang suruh berkata, yang berkata-kata dia lah. Kul hu Allah. Kul innama ana basyarum. Maknanya dia suruh cakap, katakanlah Muhammad. Sebenarnya daripada kalam dia juga. Jadi kita kena faham tasbih dengan tanzih. Dia dua tu kita kena tahu membezakan. Sebenarnya antara kedua tu tidak berpisah. Sebenarnya dia yang satu. Jadi kita faham dia tu, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia ada, lepas tu nanti lintasan khatir dia. Semalam cerita kan, khatir daripada Rabbani, lintasan yang datang daripada Allah SWT. Maknanya bila kita betul-betul duduk di alam ahadah tu, kita akan tak ada kedirian kita, sentiasa khatir
Sentiasa kita anzala ala abdihil kitaba walam yajad. Sentiasa bersyukur kita yang turun tu sentiasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur. Tak ada yang lain. Itu khatir Rabbani. Bila kita tak ada rasa kedirian kita je, akan datang khatir iblis, khatir hawa nafsu kita. Maknanya kita ada kedirian kita. Ingin ada kita. Keinginan keakuan diri tadi, dia keluar daripada khatir Rabbani tu. Jadi khatir bertukar jadi khatir nafsu lah. Iblis, syaitan. Mana nafsu kita dulu, baru datang iblis, syaitan dan khatir-khatir yang lain yang akan membawa kita kepada ke arah kesesatan. Kalau kita layan lagi terjauh. Jadi ini nak dipahami betul-betul. Dia duduk kat dalam makam insan ni. Makam insan ni, makam insan tu maknanya diri kita lah. Kalau diri kita dapat kita olahkan, kita nak diri siapa insan tadi? Insan yang betul-betul kenal lah. Insan tu adalah rahsia. Dalam insan tu adalah rahsia. Jadi kita nak tahu kita ni adalah tidak ada melainkan rahsianya yang ada. Jadi kita duduk dengan rahsia tu melainkan tidak ada kita di dia. Bila ada keinginan pada insan ni itu kepada diri kita, dia tak kepada Rabbani, kita akan terkeluar. Bila terkeluar, menunggulah keliling kita khatir-khatir yang lain. Bisikan-bisikan sifat-sifat iblis tadi. Sebab kita dah keluar, ada diri kita. Kita dah keluar daripada makam yang paling selamat tadi. Kita yang keluar. Duduk dalam benteng Allah tu, kita keluar. Tak sedar dalam rahsia tu keluar. Keluar, datang bisikan yang halus juga. Dia hentam kat kita punya yang tadi kedirian, keakuan diri tu. Berbentuk iblis, syaitan. Dia cerita macam-macam nanti. Dia janjikan macam-macam. Jadi kalau kita tak cepat, kita akan hanyut. Kita dengar balik, ya ayyatuhan nafsul mutmain, tenang. Kita boleh sedar balik, ya Allah, aku dah terkeluar. Ada diri aku masih. Kembali, irji'i ila rabbiki. Maknanya Allah sayang. Allah sayang pada kita, maka tu dijadikan khatir-khatir yang lain. Selain daripada khatir yang hak tadi, Allah juga jadikan khatir-khatir, lintasan-lintasan iblis, hawa nafsu kita, lintasan iblis, syaitan-syaitan, jin-jin, semua tu. Semua Allah jadikan kat luar tu tadi. Sekian alam tu macam-macam. Yang kita disuruh duduk kat khatir Rabbani, lintasan ketuhanan duduk. Jangan ada rasa diri, baru kita akan jelas. Tapi kita kadang-kadang itulah. Kita ni kadang-kadang berbolak-balik. Belum berapa kukuh lagi. Maka Allah jadikan ujian-ujian tu lagi untuk menentukan kita supaya bertambah kuat tekad kita. Tambah lagi kita takut, ya Allah aku tak nak, ya tolonglah. Bertambah lagi kita mohon doa pada Allah, harap pada Allah. Semalam dia cerita khauf dan juga roja. Takut dan bertambah kita lagi rasa, ya Allah tolonglah. Kita macam mana kita minta pada Allah nak olahkan lagi. Dalam keadaan kita betul-betul wa qadda rabbuka, betul-betul dengan Allah, tak bodoh. Di samping tu dalam kehidupan 24 jam ke depan ni kita minta Allah yang hadapi, dan juga kita minta wazidnahum huda. Dia aja yang boleh bagi kita, maknanya menghadapi tu. Petunjuk tu maknanya dia yang bagi. Kita menghadapi tu, petunjuk tu dia lah. Petunjuk tu dia lah yang menghadapi. Petunjuk lah tu. Bukan petunjuk. Lepas tu dia nak hantar macam-macam tu lain. Yang penting kita tahu petunjuk tu dia lah yang menghadapi setiap detik dan saat degupan jantung kita. Dia nak bawa ke mana, dia yang kita nak, dia yang wazidnahum huda. Di samping kita dengan dia akan, jadi kita akan tahu semua daripada dia semua. Jadi kita nampak begini peristiwa ni akan terjadi. Kita nampak semua dia punya cerita dalam diri kita. Dalam diri kita mantapkan dulu, faham. Nanti automatik bila dalam diri kita dah tenang, dah nampak itu aja, dia aja semua, baru kat luar nanti kita akan nampak dia belaka. Itu makam dia dipanggil makam Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang Nabi kata sendiri,
khatir syaitan ni, lintasan syaitan tak berani nak masuk dalam diri Umar. Jalan yang dia jejak tak mampu syaitan iblis nak lalui. Dia tak boleh berjalan. Kalau nak tahu apa Umar nak lalu situ, dia tak nak lalu. Maknanya dalam diri Umar ni tak ada laluan untuk syaitan iblis untuk nak goda, tak mampu. Sebab dia dah dapat. Allah memuji dalam surah Al-Mu'minun 61. Lebih kurang lebih Allah bagi tahu, Allah memuji kepada orang-orang yang sentiasa dengan Allah. Dia bersegera tu maknanya dia sentiasa jaga diri dia, tetap diri dia dengan Allah. Allah sendiri puji orang macam ni. Orang lain tak tahu. Dan kalau tahu pun malaikat ke orang-orang yang seangkatan dengan dia tahu sekadar tu je. Tapi sebenarnya dia lebih kepada Allah yang sendiri tahu. Dia yang tahu orang ni macam mana, betul tak betul jalan dia. Sampai bila-bila pun dia betul juga. Dia lah orang yang muhtadun, kata Allah. Orang yang Allah sendiri puji. Dia ni sendiri, di dunia lagi dia ni orang betul. Sebab dia sentiasa nakkan Allah. Dia berusaha. Dia bersungguh-sungguh. Tak ada kedirian dia, Allah. Allah sendiri puji. Bukan kata Allah tak boleh puji kita, tapi Allah boleh puji kepada kedudukan orang yang makam dia macam Rasulullah. Itu makam macam Rasulullah sentiasa. Dan Allah pelihara dia lagi. Allah pelihara dia lagi daripada dia terkeluar daripada makam. Allah pelihara dia lagi. Sebab dia bersungguh-sungguh nakkan, tak nak ada rasa kediri. Jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Dia bersungguh-sungguh tu. Tak nak sekelip mata pun dia risau dah. Ya Allah, aku ni mula nak pandang kepada diriku, ya Allah. Mula nak rasa ada diriku. Mula nak rasa pun dia dah takut dia. Lain macam. Jadi dia selalu berperang kat situ. Jadi Allah bagi macam Umar kan, dia dapat. Nabi-nabi jangan ceritalah, Rasulullah jangan ceritalah. Itulah memang dah Allah dah bagi kurniaan hebat macam tu. Sebab bukan dia dapat, dia usaha. Dia minta kepada Allah. Betul-betul. Ya. Bukan makna kita dia Nabi bolehlah dia dapat. Bukan. Lagi teruk dia uji. Lagi teruk dia. Dengan ujian tu dia bertambah. Lama-lama dapat gelaran tu. Allah puji. Bukan terus-terus Allah terpuji. Allah ada step yang Allah bagi tu. Dia lalui tu dengan ridha Allah. Dengan betul-betul kenal diri, kenal Allah. Jadi kita alhamdulillah bila kita dapat tu, ya Allah. Kita dapat makam macam Sayyidina Umar, iaitu setan-setan khatir-khatir yang nak datang pada kita tak mampu. Dia hanya di luar je. Sebab kita tahu. Sebab apa kita tahu? Sebab Allah dah selamatkan kita. Kita duduk wa qadha rabbuka. Allah. Kita nak lintasan dia je. Kita tak layan yang lain. Dan kita tak layan diri kita. Kita tahu dia je. Kita tak merasa ada diri kita. Macam mana nak olahkan benda tu? Itulah saya bagi tahu, kita sama-sama. Bukan bermakna saya cakap saya lepas. Kita sama-sama. Inilah nak mencapai kebahagiaan yang Nabi kata perjuangan pertama, jihad pertama adalah diri tentang dia. Inilah yang kita nak cari, nak sampai kita berjaya kat diri kita, iaitu khatir-khatir daripada nafsu kita, kedirian kita dah tak ada. Kita dapat dengan izin Allah, pertolongan Allah, kita dapat. Kita sungguh-sungguh, kita dianugerahi Allah, dia tak boleh lagi ada rasa kedirian kita. Kemudian apa lagi khatir-khatir iblis, khatir syaitan, khatir yang jin, dia hanya kat luar je. Kita nampak mereka tak memiliki kekuasaan untuk, sebab Allah dah lindung, amankan kita dalam bentengnya, iaitu kita, Allah selamatkan kita. Bukan kata kita hebat, tapi itulah melalui proses yang Rasulullah kata perang dulu. Perang atas, sebab engkau nak mencapai. Allah berbangga, Allah memuji orang yang berperang untuk melawan hawa nafsu dia tadi, sampai Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul dah sampailah engkau kepada nafsul mutmainnah, tenang, iaitu macam mana engkau sentiasa nakkan tak ada diri engkau. Maka Allah panggil dengan pujian tu tadi.
berjayalah kita. Tapi kalau kita belum lagi, kita hanya baca ayat tu aja, ya ayat Tuhan nafsul maut, tapi dalaman kita memang celaru lagi. Orang lain tak tahu, tapi kita tahu, Allah tahu. Kita belum mencapai makam tu lagi. Jadi kita kena cari sekuang-kuangnya mutmainah tu tadi. Jiwa kita selalu nak kembali kepada Allah je. Berusaha nak keluar sikit pun kita takut dah. Risau dah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Ni mula ya Allah, hati aku ya Allah. Mula nak ada diri aku, mula nak orang nak puji aku, mulalah. Datang hatir-hatir ni lain menunggu nak rejam aku, nak bawa aku ya Allah. Dia nak goda aku, nak bawa ya Allah, aku tak nak ya Allah, aku nak engkau ya Allah. Dia. Kita kalau dah sampai tahapan dalaman kita perang macam tu, bersungguh-sungguh, insya-Allah pertolongan Allah sampai. Allah suka orang yang berperang begitu. Sebab apa? Dia berperang demi kerana nakkan Allah. Tu mati ke hidup tu belakang kiri. Yang penting dia berjuang betul-betul. Dia perang dalam dia. Ya Allah, tak nak. Aku nak engkau ya Allah. Ni diri aku dah mula hadir ya Allah. Diri akulah musuh utama ya Allah. Tolonglah ya Allah, engkau tahu ya Allah. Dia merayu pada Allah. Allah bagi untuk dia bertambah nak bersihkan diri. Lagi Allah suka nak bersihkan lagi. Bersih sampai hilang diri dia. Betul-betul bersih. Tak ada rasa kedirian lagi. Bersih. Bersih, dia dah duduk mutmainah. Dia bersyukur pada Allah Subhanahu Taala, dan dia duduk di situ minta Allah teguhkan dia pula. Minta Allah Ta'ala teguhkan, tambah lagi wazidnahum, tambah lagi petunjuk untuk hadapi ke depannya ialah Allah ta'budu. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Dah tetap dengan Allah, dia nak ta'budu sentiasa. Apa perintah Allah, Allah lah yang menghadapinya. Dia sembunyikan dalam diri dia gitu. Dia sembunyi waliyatalataf wala yasif. Itu pakaian dia ke dalam dia, rahsia dia dengan hanya Allah yang tahu. Jadi teruskan. Nanti Allah akan bagi dia punya kesyukuran nikmat yang betul-betul dengan Allah kata. Wa amma bi ni'mati rabbika. Itu betul-betul dia rasakan nikmat yang lebih lazat daripada yang lain, iaitu dengan nikmatnya dengan Allah tu sendiri. Kalau Allah ciptakan segala macam nikmat pun manusia dah jadi tak tentu arah, apa lagi yang mencipta tu sendiri lebih besar nikmatnya bila kita dapat. Ya Allah, inilah orang yang beruntung. Tu saya cakap tadi, Allah puji. Allah tu bangga kerana bila insan tu dapat mengenali dia, maka dia tahu dia tu tidak ada. Itulah tempat kembali yang paling yang dikatakan nikmat yang tidak dapat digambarkan, tidak dapat diolahkan oleh perkataan nikmatnya tu tadi. Terlalu nikmat dengan Allah tadi. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala makam ni. Rasulullah SAW sentiasa menginginkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala lagilah menginginkan. Sebab Allah selalu panggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Harus kita redha dan Allah akan redha pada kita. Redanya bila kita pulang kepada Allah, kita dah cukup redha, pasti Allah akan redha kita. Sebab Allah sentiasa redha kalau kita datang kepada Allah, dan Allah tak redha kepada diri kamu dan juga selain daripada Allah. Jadi redha Allah tu tadi adalah jiwa yang mutmainah. Apa pun susunan apa yang berlaku pada diri dia, baik ataupun buruk, susah atau senang, sentiasa dirasakan dengan Allah. Dia dah lali, dia dah biasa. Allah berkurniakan dia tadi sentiasa duduk di situ. Jadi dia tak nampak susah dan senang, dia tak nampak. Dia nampak lebih susah tu adalah tak dengan Allah. Senang tu kalau lupa pada Allah, tak senang bagi dia. Nikmat tu tak nikmat kalau tak dengan Allah. Dia nikmat dengan Allah dulu. Apa pun dengan Allah dulu, tetap wa qada rabbuka. Dengan Allah tetap dulu, apa pun barulah. Tapi kalau tak dengan wa qada rabbuka, tetap juga tak nikmat bagi dia. Tu apa lagi. Kalau nikmat jadi susah, apa lagi susah terus susah. Jadi dia selalu dengan Allah. Jadi apa pun berlaku, susah ke senang, dia tetap dengan wa qada rabbuka, tetap dengan Allah. Dia tahu itu semua adalah sistem-sistem Allah. Allah nak aturkan begitu, semuanya cantik. Baik ke buruk ke, elok ke tak elok ke, semua tu susunan Allah dia nampak. Semua sempurna belaka.
balancing, semuanya seimbang sebenarnya. Kalau baik tak seimbang. Baik ada buruk, tinggi ada rendah, panas ada sejuk. Jadi Allah jadikan tu ada hina ada mulia. Jadi peraturan tu akan berlaku daripada sejak diciptakan tadi manusia akan berlaku tu. Hina, mulia, kaya, miskin, kan? Semua ada kisah manusia yang dibagi kekayaan lupa diri, jadi sombong, semua ada tu. Cerita dibagikan kekayaan bersyukur, ada kan? Semua ada dalam cerita-cerita Allah Ta'ala tadi. Nak menceritakan tadi. Jadi macam mana kita nak olahkan tu adalah kita sentiasa, yang mana Allah puji kita, sentiasa kita duduk dengan Allah. Mana duduk tu lebur. Jangan ada rasa keakuan cara dia adalah kenal diri, kenal Allah. Lihat dalam diri kita, wa fi anfusikum afala. Apakah kau dah melihat dia sempurna sampai tak engkau situ? Adakah kau rasa diri kau lagi bila kau dah tengok? Dalam diri kamu, kalau kamu dah tengok dalam diri kamu, tak ada lagi diri kamu, yang adanya dia, maka beruntunglah kamu. Nanti dia akan bagi sentiasa petunjuk-petunjuk, iaitu dia yang akan menghadapi ke depan diri kamu. Kita dah tak risau lagi. Sebab apa? Kita tahu dah semuanya dia. Lepas ni semua kita tahu semuanya. Dia punya skrip nak terjadi ke, akan jadi ke, dah jadi. Semua dia punya aturan. Tapi bila kita tak duduk kat situ, kita duduk atas kedirian kita, kita nampak orang ni buat, kita nak buat, kita nak ubah. Kita rasa kita boleh ubah. Dan kita ubah tu bukan atas dasar perintah dia, tapi perintah kedirian kita. Dia nak perintah tu daripada perintah keizinan dia, lain. Kita mentadbir sesuatu dia bagi, atas kita rasakan dia yang suruh, cantik kita takbir. Tapi atas kata nafsu kita yang takbir, habis. Walaupun untuk diri kita, apatah lagi orang lain. Jadi itu nak dilihat, betulkan dulu. Sidikiyah kita, betul benar-benar di dalam diri kita dulu. Jangan betulkan di luar dulu. Bukan saya cakap tak boleh betulkan luar. Dalam ni, bila dalam ni dah betul, dia akan keluar. Tapi kalau luar tu, belum tentu lagi. Dalam tu, sidikiyah. Sidik aja di luar, tak sidikiyah di dalam, tak boleh. Jadi Allah tu tahu. Kita boleh tipu malaikat, boleh apa, tapi Allah tahu dalam diri kau. Kau betul-betul nak aku ke tidak? Bila dia sebut aku tu ni, kau rasa syok tak? Mengalahkan syok-syok yang lain. Aku tahu, Allah tahu. Malaikat-malaikat dia ada beberapa malaikat yang tahu. Yang kelas atas elit yang tahu. Bukan semua malaikat tahu dalam diri. Bukan semua orang tahu. Tapi Allah tu tahu. Kau sebut nama dia, kau rasa syok, dia tahu. Sebab dia yang nak bagi. Jadi dia tahu. Kategori orang yang sebut nama Allah, dia nakkan sesuatu. Ataupun kategori yang sebut nama Allah, betul-betul nakkan Allah je. Puas dia sebut nama Allah tu lagi best. Bergetar hati dia, takut dan innamal mu'minuna allazina iza zukirullah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang mukmin, sungguh aku bersumpah, watak orang mukmin kata Allah, iaitu orang mukmin tu siapa dia? Rasulullah, rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali Allah, dan orang-orang yang kenal diri, kenal Allah. Arif billah, mereka ni orang mukmin. Bila disebutkan nama aku, Allah Ta'ala kata aku bersumpah ni. Mereka tu ciri-cirinya adalah bergetar hatinya, takut dan rindu kepada aku. Mengalahkan yang lain. Betul-betul asyik, betul-betul takut hanya kepada Allah. Itu salah satu, nombor satu ciri-ciri orang yang mukmin. Dalam surah Anfal ayat 1 ke ayat 2 Allah Ta'ala kata gitu. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat. Zukirallahu, zuknya pada Allah, syoknya takut, rindu pada Allah. Jilat qulubuhum, hati dia dalam qalbun dia. Dalam qalbun dia tu betul-betul tersembunyi dalam dia. Rahsia dia dengan Allah terlalu syok tu. Tak ada orang dia nak cerita, dia sembunyikan. Qalbun dalam dia punya takut dan rindu dia kepada Allah. Hingga kan dia kena apa benda pun dia tetap dalam dia. Ya Allah, tolong dalam ni jangan pisahkan ya Allah. Aku dengan kau jangan ya Allah. Yang lain tak apa ya Allah. Dia jaga, minta pelihara, dia tengok makrifat dia jaga kat situ aja. Dia makrifatkan, dia jaga kat situ je diri dia 24 jam. Tempat dia nak tahu diri dia betul tak betul kat situ. Kalau tak betul, dia keluar. Dia duduk.
alam terlebur. Dia nak situ je, dia dah nampak tempat yang paling indah, tempat yang paling suci, lembah Toa dimaksudkan. Sebab dia dah lepaskan diri, dia dah lepas alam nasyrah laka sallallahu, Allah dah buangkan semua. Dia wa ila rabbika farghab, dia menuju hanya duduk dengan Rabb dia je, tak ada harapan lain dah. Harapan dia 100%. Dia tak nak lagi berpegantung pada yang lain dah. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama dapat hayati membawa watak-watak ni dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menyatakan penceritaan tentang diri zatnya, iaitu diri yang sentiasa mengesakan diri diri keesaan zatnya, yang mana Allah Ta'ala melaburkan segala kedirian diri kita. Jangan ada pengakuan diri, ya Allah Ta'ala sendiri yang melaburkan, dan hala tuju tetap mengesakan Allah SWT. Dia yang sentiasa mengesakan dan mengasyik pada diri dia, diri keesaannya gitu. Jadi penceritaan pada petang ini amat-amat menyentuh kerohanian, iaitu apabila kita tenggelam, benar-benar tenggelam di dalam lautan zat tauhid, jadi di situlah Allah Ta'ala yang bawa sebenarnya. Jadi tak lain, dia yang sebenarnya menyatakan, dia juga yang merasai, bukan kita, dia juga yang merasai keasyikan pada diri dia sendiri, pada diri keesaannya juga. Itulah kita nyatakan sesuatu yang paling nikmat, sebelum kita ada pernah beritahu sesuatu yang paling nikmat yang tak dapat nak diceritakan, sekadarnya saja yang boleh diceritakan. Sebab benda ni bermain di dalam, apabila Allah Ta'ala curahkan sesuatu tu, maka itulah keberuntungan yang sebenar-benarnya. Jadi pandanglah dalaman-dalaman kita supaya tidak ada merasai pengakuan diri. Itulah sesuatu keberuntungannya yang Allah Ta'ala letakkan nanti. Siapa yang rasa, dia akan rasa, dia akan rasa nikmat tu, insya-Allah. Jadi sebenarnya rasa tu, tidaklah kita duduk di tempat yang rasa tadi tu, sifat rasa tu. Duduklah di tempat si pemberi rasa, sang pemberi rasa tadi tu. Duduklah dengan Allah. Tak lain wa qadha rabbuka alla ta'budu, dalam surah Al-Isra. Jadi insya-Allah itulah moga-moga yang dikatakan keasyikan ni, dialah mengasyik pada diri dia sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala mencurahkan lagi olahan demi olahan, kalau kita benar-benar nakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum ni pun Ustaz dah ceritakan orang yang memang betul-betul lalai tetap terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun Allah Ta'ala bagi hidayah. Lagikan orang yang nakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, lagilah dia bagi. Dia, macam semalam dikatakan khauf, takut, raja, iaitu harap, takut dan harap tadi tu, dia bersungguh-sungguh, maka tak lain Allah Ta'ala akan bagi. Itu dia nakkan Allah sebenarnya. Dia sungguh-sungguh nakkan Allah, pasti dia akan bagi. Jadi kita insya-Allah sama-sama kita bersungguh-sungguh dalam menyatakan keesaan, bagi mengesakan diri keesaannya jua. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan saudara kita tadi adalah daripada luahan kerohanian qalbun yang suci, yang berasal daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat yang bersumber dari alam wahdah, ahdah, mengesakan Allah, tidak lain. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan akan membawa kita
bertambah lagi. Zuk, bertambah lagi rasa keinginan kita untuk terus menerus merasakan zauk, merasakan kelazatan hanya dengan nikmat di sisi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Lalu kita dapat nikmat yang betul-betul tenggelam di sisi Allah, yang tak ada nikmat yang lebih besar, di mana kemudian kita disuruh oleh Allah hadis sampaikan. Sampaikan. Dia akan suruh kita sampaikan, kita sampaikan. Dia yang menyuruh sampaikan. Jadi kita menyampaikan atas dia yang menyuruh. Sebab apa yang nak disampaikan? Tak lain nikmatnya dengan Allah. Alhamdulillah. Iaitu tak ada yang lebih nikmat lagi. Apa saja nikmat yang dijadikan, semuanya kecil. Sebab kita nampak nikmat yang paling besar adalah sang pengurnia nikmat itu lebih nikmat daripada segala yang ditajalikan, segala nikmat-nikmat dia. Jadi kita duduk kat sang pengurnia nikmat, barulah kita dapat betul-betul yang dikatakan tenggelam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebur di lautan keasyikan dengan Allah, dengan tangan kekuasaan Allah. Insya-Allah, ya. Jadi itu semua kita tidak akan dapati melainkan bila Allah memberikan kita kurniaan dia, rahmat dia. Kita tidak akan dapati semua itu. Kalau kita mengaku ni atas usaha aku, ibadah aku, titik perlu aku, tak. Itu tolak tepi. Kita berusaha, kita apa-apa semuanya, itu semua atas dia semua. Jangan lagi kita meletak sandaran pada itu lagi. Itu semua tolak tepi, itu semua atas rahmat Allah semua tu. Jadi kita dudukkan atas semua apa yang kita dapat. Ini semua dari rahmatmu ya Allah. Ketetapan rahmatmu gitu. Kita bersyukur atas rahmat Allah. Bukan aku susah dulu, aku ni dapatkan ni. Tak. Kita boleh cerita je, tapi tak boleh sandar kat situ. Kita boleh cerita je susunan yang dia suruh kita ikhtiar, usaha, cara dia nak dapat, step dia gini. Itu semua atas cerita Allah. Kita boleh cerita atas Allah menceritakan kita. Bukan kita bersandar, aku teruk ni, kita rasa kita yang hebat. Tak. Tak boleh. Kita atas rahmat Allah SWT duduk di situ. Jadi perlu yakin, hakul yakin. Ini semua berlaku atas rahmat Allah. Yakin. Ya kap nun, saya dah cakap tadi. Yakin. Ya tu titik 2. Jangan sekadar ya. Ya tu mesti betul-betul yakin. Maknanya dia aja, bukan kita. Di mana pun, dalam, luar, semuanya di ya tu 2 titik, 2 mata, 2 di dalam dan juga di luar. Zahir dan batin yakin. Hakul yakin, kamalul yakin, dia aja. Insya-Allah. Sama-samalah kita insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.